Shalom dan selamat pagi. Sebelum kita memulakan renungan kita pada pagi ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kehadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu karena telah menjaga kami sepanjang malam ini. Hingga hari ini Tuhan kami dapat menikmati sesuatu baru yang menjagakan sepanjang hari ini. Ya Tuhan, ajarlah kami setiap kata dan perbuatan kami agar kami dapat menjaga kata dan memberkati orang lain juga. Tuhan, jagalah hati dan pikiran kami dan jauhkanlah kami dari godaan atau hal-hal yang tidak menyenangkan bagi-Mu Tuhan. Berkati dan lindungilah kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kini dan selamanya. Inilah doa dan syukur kami pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kau
Kasih-Mu besar buat setiap kami, Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya, Bacaan hari ini diambil daripada kitab Yeremia bab 26 ayat 12 hingga ayat 15 dan ayat 20 hingga ayat 24. Kemudian aku berkata, Tuhan telah menyuruh aku mengisytiharkan segala perkabaran yang menentang rumah Tuhan dan kota ini seperti yang telah kamu dengar. Oleh itu, kamu harus mengubah cara hidup dan perbuatan kamu. Taatilah Tuhan Allah kamu supaya Dia membatalkan rancangannya untuk menimpakan bencana atas kamu. Bagi diriku, aku dalam kuasa kamu, lakukanlah apa sahaja yang adil dan benar menurut pendapat kamu. Tetapi ingatlah, jika kamu membunuh aku, kamu dan penduduk kota ini berdosa kerana membunuh orang yang tidak bersalah. Tuhan yang mengutus aku untuk memberikan amaran itu kepada kamu. Seorang lelaki lain yang bernama Uria anak Semaya dari Kiryat Yerim juga pernah berucap demi nama Tuhan untuk menentang kota dan bangsa ini, seperti yang dilakukan oleh Yeremia. Ketika Raja Yoyakim bersama dengan askar-askar dan para pegawainya mendengar ucapan Uria itu, Raja berusaha untuk membunuh dia. Tetapi Uria mendengar hal itu, lalu dia lari ketakutan dan pergi ke Mesir. Tetapi Raja Yoyakim menyuruh Elnatan anak Akbor bersama dengan beberapa orang lain pergi ke Mesir untuk menangkap Uria. Mereka membawa dia kembali kepada Raja Yoyakim. Kemudian Raja menyuruh orang membunuh dia, lalu mayatnya dibuang di tanah perkuburan orang awam. Tetapi aku mendapat pertolongan Ahikam, anak Safan. Oleh itu aku tidak diserahkan kepada rakyat untuk dibunuh. Siapakah yang memerlukan sokongan Anda?
Clifford Williams dijatuhi hukuman mati untuk kes pembunuhan yang tidak dilakukannya. Di ambang maut, dia cuba mengemukakan surat rayuan untuk mempertimbangkan semula bukti terhadapnya tetapi sia-sia. Selama 42 tahun, setiap surat rayuannya ditolak. Kemudian, seorang peguam bernama Shelley Thibodeau menyiasat semula kesnya. Shelley mendapati bahawa bukan sahaja tidak ada bukti kukuh untuk menyabitkan kesalahan Williams, tetapi seorang lelaki lain telah mengakui melakukan jenayah tersebut. Pada usia 76 tahun, Williams akhirnya terlepas daripada tuduhan dan dibebaskan. Nabi Yeremia dan Nabi Yuria juga telah mengalami masalah besar. Mereka memberitahu orang Yehuda bahawa Tuhan akan berjanji menghakimi umatnya jika mereka tidak bertaubat. Ini telah menimbulkan kemarahan orang Yehuda serta pemimpinnya dan mereka berkomplot untuk membunuh kedua-dua nabi itu. Uria melarikan diri ke Mesir tetapi dibawa kembali untuk menghadap raja yang kemudian menyuruh orang membunuh dia. Mengapakah mereka tidak membunuh Yeremia? Sebahagian alasan kerana Yeremia mendapat pertolongan Ahikam anak Safan. Oleh itu, Yeremia tidak diserahkan kepada rakyat untuk dibunuh. Kita mungkin tidak mengenal sesiapa yang berhadapan dengan kematian, tetapi mengenal seseorang yang memerlukan sokongan kita. Hak siapakah yang dirampas? Bakat siapakah yang disingkirkan? Seruan siapakah yang tidak didengar? Mungkin agak berisiko untuk memberi orang sokongan seperti Thibodeau atau Ahikam. Tetapi inilah tindakan yang betul. Siapakah yang memerlukan sokongan kita sebagaimana Tuhan menuntun kita? Renungan dan doa. Siapakah yang Anda boleh memberi sokongan? Sekiranya Anda menyuarakan sokongan, apakah yang mungkin berlaku kepada mereka, diri sendiri dan orang lain? Tuhan yang penyayang, tolonglah aku mengasihi orang lain seperti Engkau mengasihi aku. Mari kita tutup renungan pagi ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membiarkan kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.